Pada abad ke-18, seorang lelaki bernama Jin berada di dalam sel menunggu hukumannya. Sekumpulan pengawal datang untuk menyeretnya keluar dan menyerahkannya kepada orang ramai yang marah, yang berteriak dan meminta keadilan ketika seorang tuan membaca hukuman itu. Dalam 2 hari, Jin akan diikat pada salib dan dipukul dengan batang besi untuk kemudian digantung hingga mati. Ini bermula beberapa tahun lalu di Paris. Di pasar yang berbau busuk, seorang wanita yang menjaga gerainya mula mengalami kontraksi dan mempunyai bayi di sana, membiarkannya jatuh ke tanah. Memandangkan semua bayinya sebelum ini adalah bayi yang lahir mati, dia menganggap yang ini juga sudah mati, jadi dia memotong tali pusat dan menolaknya ke dalam sisa usus ikan sebelum kembali bekerja. Bayi ini ialah Jin dan tidak lama kemudian menghembuskan nafas pertamanya, yang membuatkan dia menghidu semua bau yang mengerikan dari pasaran. Apabila Jin menangis buat kali pertama, semua orang di pasar mendengarnya dan menuduh ibunya cuba membunuhnya. Ibu cuba melarikan diri, tetapi orang ramai menangkapnya dan dia dihukum bunuh. Selepas itu Jin dihantar ke rumah anak yatim Madame Gaillard, di mana terdapat begitu ramai kanak-kanak sehingga mereka tidur bertimbun-timbun. Apabila bayi itu ditinggalkan dalam satu daripada banyak buasir ini, kanak-kanak berasa jengkel dengan kehadirannya. Seorang budak lelaki cuba mencucuknya tetapi Jin meraih jari itu dan menghidunya, yang merayap semua orang. Kanak-kanak memutuskan untuk membunuh Jin dengan bantal dan apabila dia mula menangis, Madame Gaillard datang untuk menyelamatkannya dan menyebat kanak-kanak itu kerana salah laku mereka. Tahun berlalu dan pada usia 5 tahun, Jin masih tidak boleh bercakap. Kanak-kanak lain menganggap dia pelik dan mengelaknya, jadi Jin menghabiskan masanya menggunakan bakat uniknya. Ternyata dia mempunyai deria penciuman yang unggul yang membolehkannya mengenal pasti sebarang bau, walaupun ia jauh atau ia sesuatu yang tidak sepatutnya dihidu. Pada usia ini Jin masih tidak dapat membezakan bau yang baik daripada bau busuk, dia hanya suka meneroka dan menemui bau baharu. Kadang-kadang dia juga mencium bau haiwan mati, dan kanak-kanak lain akan membaling buah busuk kepadanya kerana menyeramkan. Akhirnya Jin belajar bercakap dan memberitahu objek apa yang ada di sekelilingnya dengan mata tertutup dengan hanya menggunakan hidungnya. Apabila dia berumur 13 tahun, Madame Gaillard menjual Jin kepada Grimal, pemilik sebuah kilang kulit. Jin menjadi perantis dan Gaillard mendapat sedikit wang, tetapi dalam perjalanan pulang, dia dirompak dan dibunuh. Jangka hayat dalam penyamakan kulit ialah 5 tahun, tetapi Jin membuktikan dia tabah dan bekerja keras setiap hari, mengimpikan untuk melawat bandar suatu hari nanti untuk meneroka lebih banyak bau. Selepas beberapa tahun Jin bekerja lebih 10 jam sehari, Grimal akhirnya membawa Jin bersamanya ke bandar untuk membuat penghantaran. Semasa Jin berjalan melalui jalan yang sesak, dia membiarkan hidungnya menyerap semua bau baharu tidak kira sama ada bau itu baik atau buruk. Apabila Grimal sibuk membuat penghantaran, Jin membiarkan hidungnya membimbingnya ke bau yang sangat indah yang datang dari kedai. Ia adalah minyak wangi yang dipanggil Emerald, dan semasa Jin memerhati pencipta, dia mengetahui bahawa bau boleh dicampur untuk menghasilkan yang baharu. Tiba-tiba, Jin menangkap bau paling manis yang pernah dihidunya dan serta-merta menjadi terpesona dengannya. Dia mengejarnya dan mendapati ia datang dari seorang wanita berambut merah yang menjual buah plum. Dia mula mengikutinya di sekitar bandar dan apabila dia cukup dekat, dia menghidu bahunya. Wanita itu terkejut dan cuba berkomunikasi dengannya, tetapi Jin tidak menjawab. Dia cuba menawarkan kepadanya beberapa buah plum dan Jin bertindak balas dengan membenamkan hidungnya di tangannya, menyebabkan dia takut dan melarikan diri. Enggan berputus asa, Jin menjejaki baunya dan selepas mengelak orang yang membaling bunga api, dia mendapati wanita itu duduk di meja. Dia menyelinap di belakangnya untuk menghidunya seketika sehingga dia berpaling dan melihatnya. Wanita itu hendak menjerit, tetapi Jin menutup mulutnya tepat pada masanya dan menyeretnya ke dalam bayang-bayang apabila dia mendengar bunyi bising. Sepasang suami isteri berlalu dan Jin menunggu mereka pergi untuk melepaskan wanita itu, hanya untuk mengetahui dia mati lemas secara tidak sengaja. Dia tidak marah untuk masa yang lama, tidak lama kemudian dia mengambil pakaian wanita itu supaya dia dapat menghidunya dari hujung rambut hingga ke kaki. Namun begitu beberapa minit berlalu, badan itu kehilangan bau yang hidup dan Jin putus asa. Malam itu, Grimal memukulnya kerana melarikan diri. Kemudian Jin tidak boleh tidur kerana dia terus memikirkan tentang bau wanita itu dan memutuskan matlamat hidupnya adalah cara untuk mengekalkan bau seseorang agar tidak kehilangannya lagi. Sementara itu Giuseppe mengeluh kekurangan pelanggannya.
Dia pernah menjadi ahli minyak wangi terbaik di negara ini, tetapi sejak pesaingnya membuat Emerald Site, pelanggan tidak akan datang kepadanya lagi. Terdesak untuk memulihkan perniagaannya, Giuseppe cuba memikirkan formula Emerald Site, tetapi tidak kira berapa banyak dia menghidunya, dia tidak dapat melakukannya dengan betul. Pada suatu malam, Jin membawa hantaran untuk Giuseppe yang membenarkan dia memasuki makmalnya untuk menjatuhkan pesanan. Jin kagum dengan semua ramuan dan bau, dan dia dapat memberitahu bahawa Giuseppe telah bereksperimen dengan Emerald Site. Dia memberitahu dia bahan apa yang dia hilang, mendakwa sebagai hidung terbaik di Paris. Giuseppe ragu-ragu dan memberitahu Jin untuk membuktikan dirinya. Tanpa teragak-agak, Jin mula mencampurkan semua bahan, mengabaikan Giuseppe apabila dia memarahinya kerana tidak menggunakan teknik yang betul. Apabila Jin selesai, Giuseppe terkejut apabila mendapati dia telah mencipta semula Emerald Site dengan sempurna, tetapi Jin berkata ia bukan minyak wangi yang bagus lagi. Dia segera mula bergaul semula, tetapi Giuseppe marah kerana seseorang yang tidak berpengalaman telah mengalahkannya sehingga dia menendang Jin keluar. Selepas itu Giuseppe menghidu minyak wangi kedua yang dibuat Jin dan bau yang harum membuatkan dia berasa di syurga. Keesokan harinya, Giuseppe membeli Jin daripada Grimal yang dengan senang hati menerima wang itu dan mabuk dengannya. Apabila dia meninggalkan kedai itu, dia cuba mengelak kereta masuk dan terjatuh, memukul kepalanya dan jatuh ke dalam sungai di mana dia mati. Sementara itu Jin mula bekerja sebagai perantis Giuseppe, mempelajari semua tentang perdagangan dan mencipta pelbagai minyak wangi yang menarik yang mendorong kedai Giuseppe kembali menjadi yang terbaik di bandar. Giuseppe mengajar Jin bahawa minyak wangi diperbuat daripada 12 nota dan legenda bercakap tentang intipati ke-13 yang sempurna yang boleh ditambah untuk menguasai yang lain, tetapi ia tidak pernah ditemui. Kata-kata ini membuatkan Jin berfikir tentang wanita yang dia bunuh dan malam itu dia bermimpi tentangnya. Mengingati matlamat hidupnya, Jin meminta Giuseppe untuk mengajarnya cara mengekalkan sebarang bau. Keesokan harinya, Giuseppe mengajar Jin cara mengekstrak intipati 10,000 bunga ros dengan merebusnya pada suhu yang betul sehingga minyak terpeluap dan jatuh ke dalam kelalang kecil. Ia memerlukan banyak menunggu, tetapi akhirnya mesin mengeluarkan minyak mawar, dan Jin sangat kagum sehingga dia mula bereksperimen sendiri. Dia mengambil barang-barang rawak dari jalan seperti rantai dan ladam, dan meletakkannya di dalam peranti, dengan harapan untuk mendapatkan baunya. Pada waktu pagi, Giuseppe bangun apabila dia mendengar bunyi kuat yang datang dari makmalnya. Dia bergegas ke sana untuk mengetahui Jin mengalami kerosakan dan budak lelaki itu menuduhnya berbohong kerana sistemnya tidak dapat mengeluarkan bau apa-apa, hanya beberapa perkara. Giuseppe tidak percaya bahawa Jin telah cuba mendapatkan bau logam yang tidak sepatutnya berbau. Apabila Giuseppe memeriksa bahagian dalam mesin, dia berasa ngeri apabila mendapati Jin telah meletakkan kucingnya di dalamnya, cuba mendapatkan baunya juga. Giuseppe menjerit pada Jin, memberitahu dia tidak boleh menyaring bau makhluk hidup, dan tiba-tiba Jin pengsan. Selepas pendedahan sedemikian, Jin cepat jatuh sakit. Giuseppe sangat kecewa dan membayar doktor yang baik untuk menjaga Jin, tetapi mereka tidak dapat memberitahu apa yang dia ada. Semasa kematiannya, Jin bertanya sama ada terdapat kaedah lain untuk mengeluarkan bau, jadi Giuseppe memberitahunya tentang enfleurage, teknik yang hanya digunakan di bandar Grasse. Maklumat ini segera membantu Jin dan dalam beberapa hari sahaja, dia kembali sihat. Sekarang Jin ingin pergi ke Grasse tetapi dia memerlukan kertas kerja yang sesuai, jadi Giuseppe memberikannya kepadanya sebagai pertukaran untuk 100 formula minyak wangi baharu. Selepas Jin pergi, Giuseppe tidur dengan perasaan sangat gembira, tetapi tiba-tiba rumahnya runtuh dan membunuhnya. Dalam perjalanan ke Grasse, Jin akhirnya dapat menerokai kawasan luar bandar dan moodnya bertambah baik berkat udara yang bersih. Daripada mengambil jalan pendek melalui pelbagai bandar, Jin memutuskan untuk berjalan melalui pegunungan untuk terus bernafas dengan jelas. Dia akhirnya mendaki ke puncak gunung dan bersembunyi di dalam gua, di mana buat pertama kalinya dia hanya dapat menghidu satu perkara, bau batu mati. Kekurangan beribu-ribu bau yang menyelubunginya membuatkan dia berehat sehingga dia akhirnya tinggal di sana selama beberapa tahun, dan dia akan tinggal lebih lama jika bukan kerana impian wanita Plum itu. Apabila Jin akhirnya keluar semula, dia membasuh badannya dalam hujan dan menyedari bahawa dia tidak mempunyai bau seperti orang lain, membuatkan dia berasa seperti bukan sesiapa. Saat itu dia bersumpah akan membuktikan kepada dunia bahawa dia luar biasa.
Selepas itu jin akhirnya meneruskan perjalanan dan apabila dia hendak sampai ke Grace, dia mendapat bau yang menakjubkan, lebih baik daripada bau wanita Plum itu. Sebuah kereta tiba-tiba lalu dan dia mendapati bau itu milik Laura yang cantik. Teruja, jin berlari ke Grace dan mengikut hidungnya sehingga dia sampai ke rumah agam yang mewah, jadi dia menyelinap ke dalam taman dan memerhati Laura dari jauh. Dia mendekati sedekat mungkin untuk menghidu baunya, tetapi masanya terpendek apabila bapanya Riches menghantarnya kembali ke dalam. Keesokan harinya, Jin mula bekerja di kedai minyak wangi di mana dia mempelajari seni enfleurage di bawah pengawasan Druid. Prosesnya terdiri daripada menekan bunga ke dalam lemak haiwan dan merebusnya dalam bekas besar untuk mengeluarkan intipatinya. Pada suatu malam, sepasang suami isteri sedang bermain main di kandang, tetapi budak lelaki itu pergi apabila gadis itu terlalu banyak mengusiknya dan dia akhirnya terperangkap. Tidak lama kemudian Jin muncul berpura-pura membantunya, tetapi dia sebenarnya membunuhnya. Beberapa saat kemudian, gadis itu akhirnya diselubungi lemak dan di dalam bekas kerana Jin berharap untuk mendapatkan baunya. Pada waktu pagi, seorang wanita datang dengan membawa hantaran bunga, jadi Jin terpaksa menutup bekas itu sebelum mayat ditemui. Druid hampir menangkapnya juga, tetapi Jin berpura-pura dia menutup bekas untuk melindungi bunga daripada matahari. Akhirnya, proses ini tidak mengeluarkan bau gadis itu, jadi Jin perlu memikirkan sesuatu yang lain. Pada waktu petang, dia mengupah seorang pekerja jalanan yang membawa anjingnya bersama. Walau bagaimanapun, daripada melakukan yang kotor, dia mula menutupinya dengan lemak haiwan. Apabila dia mengeluarkan pisau untuk mengikis lemak, wanita itu menjadi panik dan membatalkan transaksi mereka. Jin tidak akan berputus asa jadi dia segera membunuhnya dan meneruskan teknik baharunya. Selepas memotong rambutnya, dia membalut seluruh badannya dengan lemak haiwan dan sehelai kain. Beberapa jam kemudian, Jin mengikis lemak dan meletakkannya melalui proses rumit yang akhirnya mengeluarkan bau manusia. Keesokan paginya semasa penduduk tempatan menemui mayat yang ditinggalkan, Jin menguji bau dengan meletakkan hanya setitik pada tangannya. Anjing wanita itu segera berlari ke arahnya, menyangka ia telah mencium bau pemiliknya. Bergembira dengan dirinya sendiri, Jin meletakkan bau ini dalam botol pertama daripada 13 botol, merancang untuk mencari semua nota yang sesuai untuk minyak wangi yang sempurna. Beberapa ketika kemudian, Jin menyelinap ke parti hari jadi Laura untuk mengintipnya. Dia dan rakan-rakannya memutuskan untuk bermain sorok-sorok dalam labirin taman, dan apabila Laura bersendirian, dia dapat melihat bayang Jin berdekatan. Apabila dia cuba menangkapnya, dia fikir ia adalah sebahagian daripada permainan dan melarikan diri, hanya untuk ditangkap oleh rakannya. Cemburu, Jin membaling batu untuk memusnahkan lampu di atas mereka, yang menyebabkan Laura berlari semula. Tidak lama kemudian Riches menamatkan permainan tetapi suasana parti berubah apabila mereka mendapati dua gadis hilang. Sementara itu Jin sedang meletakkan kedua-dua gadis itu melalui proses fade and rub untuk mengeluarkan wangian mereka, yang dia tambahkan pada koleksinya. Apabila Druid datang untuk menjerit kepada Jin kerana mengabaikan kerjanya, dia menghidu bau yang menakjubkan di tangan Jin dan serta-merta menjadi sangat jinak. Keesokan harinya, mayat dua gadis itu ditemui di sungai. Majlis memanggil mesyuarat dan Riches meminta perintah berkurung sehingga pembunuh itu ditangkap, menunjukkan bahawa semua anak perempuan mereka berada dalam bahaya kerana kecuali pekerja jalanan, semua gadis mati yang lain adalah suci. Bagaimanapun majlis itu enggan kerana perintah berkurung boleh menyebabkan bandar itu muflis. Untuk beberapa hari akan datang, Jin terus menculik dan membunuh wanita yang tidak disentuh untuk mengeluarkan bau mereka, meninggalkan mayat di tempat rawa apabila dia selesai. Tidak lama kemudian majlis menerima perintah berkurung dan menghantar pengawal untuk meronda di jalan-jalan, tetapi ini tidak menghalang Jin dan dia terus membunuh. Penduduk bandar diambil alih oleh ketakutan dan paranoia, jadi mereka mula menaiki rumah mereka dan menentang sesiapa yang mencurigakan sehingga menembak. Apabila Jin membunuh seorang biarawati, yang juga mangsa kedua belasnya, uskup mengadakan perhimpunan untuk memanggil pembunuh itu sebagai syaitan yang akan dikucilkan. Upacara diganggu oleh seorang lelaki yang tiba-tiba menyerbu masuk untuk mengumumkan pembunuh telah ditangkap. Riches tidak yakin kerana pengakuan itu diperoleh di bawah penyeksaan dan butirannya tidak sepadan dengan pembunuhan sebenar, tetapi majlis hanya mahu menutup kes ini dan lelaki itu dihukum bunuh. Sementara itu Jin mencampurkan 12 intipati dan sangat gembira dengan hasilnya, tetapi dia tahu dia kehilangan nota ke-13 terakhir.
Dia mahu sentuhan terakhir itu ialah Laura yang sedang meraihkannya bersama penduduk tempatan yang lain sehingga Riches muncul untuk membawanya pulang. Malam itu, Jin menyelinap masuk ke dalam rumah agam dan mendekati Laura semasa dia tidur. Tiba-tiba Riches bangun dan bergegas ke bilik tidur Laura, tetapi dia baik-baik saja dan bersendirian. Bagaimanapun Riches perasan tingkap terbuka. Keesokan paginya, Riches mengemas barang-barang mereka dan pergi bersama Laura untuk memastikan dia selamat. Berharap untuk menipu pembunuh, dia menghantar kereta kosong ke arah yang bertentangan semasa dia dan Laura mengembara dengan kuda. Bagaimanapun, hidung Jin serta-merta mengesan bahawa bau Laura semakin lemah, jadi dia juga mengemas barang-barangnya dan mula mengikuti baunya untuk mencarinya. Kembali ke bandar, anjing pekerja jalanan itu turut menghidu bau dan mendapati pakaian pemiliknya tertimbus di dalam tanah. Ini diperhatikan oleh Druid, yang terus menggali dan tidak lama kemudian menemui semua pakaian dan rambut wanita yang mati. Beberapa ketika kemudian, Riches dan Laura tiba di sebuah rumah penginapan terpencil dan menyewa semua bilik. Riches memilih bilik tanpa tingkap untuk Laura dan menguncinya untuk bermalam. Masih menjejaki baunya, Jin menemui rumah penginapan itu, menyelinap melalui bilik pelayan, dan mencuri kunci dari meja malam Riches untuk akhirnya sampai ke Laura. Apabila dia hendak membunuhnya, Laura membuka matanya dan memandangnya, membuatnya teragak-agak. Keesokan paginya, Riches memeriksa anak perempuannya dan berasa ngeri apabila mendapati dia sudah mati. Sementara itu Jin selesai mengekstrak pati Laura dan menambahkannya kepada 12 yang lain untuk akhirnya mencipta minyak wangi yang terbaik. Sebelum dia dapat menghidunya dengan betul, dia dikelilingi oleh askar dan ditangkap, tetapi dia dapat menyembunyikan minyak wangi itu di dalam poketnya. Selepas itu, Riches meminta Jin untuk membuat dia mengaku mengapa dia membunuh Laura, tetapi Jin hanya menjawab, "Saya perlukan dia." Kembali ke permulaan, hari hukuman mati Jin tiba dan seluruh bandar berkumpul untuk menonton. Apabila seorang ketua majlis dan sekumpulan pengawal muncul untuk mengambil Jin, dia membuka botol minyak wangi dengan rancangan dalam fikiran. Beberapa saat kemudian, sebuah gerabak tiba di dataran bandar dan Jin keluar dengan memakai pakaian tuan serta beberapa titisan minyak wanginya yang sempurna. Sebaik sahaja orang-orang berhampirannya menghidu baunya, mereka jatuh berlutut, kagum dengan kehadirannya. Jin berjalan ke perancah dan baunya sangat memabukkan sehingga Algojo segera mengisytiharkan dia tidak bersalah. Seterusnya Jin meletakkan minyak wangi pada sapu tangan dan mula melambai-lambai untuk membiarkan baunya merebak. Seluruh burung gagak jatuh ke dalam keadaan euforia mutlak dan walaupun uskup berlutut, mengumumkan bahawa Jin sebenarnya seorang malaikat. Orang ramai mula menjerit dan menangis untuk Jin, yang akhirnya berasa diperhatikan dan berkuasa. Satu-satunya orang yang tidak menyukainya ialah Riches, yang berada di balkoni yang belum pernah dicapai oleh minyak wangi itu. Kemudian Jin membiarkan sapu tangannya terbang bersama angin dan apabila ia jatuh di tengah-tengah orang ramai, ia menyebabkan semua orang menjadi panas dan mula melakukan perbuatan kotor dalam kumpulan nakal yang besar. Semasa dia melihat dengan terkejut, Jin membayangkan dirinya bersama wanita plum itu dan menyedari dia tidak mengenali cinta sebenar dan tidak akan pernah, yang membuatnya menangis. Tiba-tiba Riches naik ke atas perancah, bersedia untuk menyelesaikan hukuman mati, tetapi dia juga ditimpa kuasa minyak wangi itu dan jatuh berlutut, memanggil Jin anaknya. Beberapa jam kemudian, penduduk bandar bangun dan ditimpa rasa malu. Jin tidak kelihatan di mana-mana dan Druid sebaliknya ditangkap, kerana pakaian dan rambut itu ditemui di kedainya. Selepas 14 jam penyiksaan, Druid mengaku dan dihukum bunuh, sementara itu Jin kembali ke kampung halamannya yang berbau busuk, memandangkan kewujudan tanpa cinta adalah sia-sia. Jin berhenti di tengah jalan dan mengosongkan seluruh botol minyak wangi di atas kepalanya. Baunya sangat kuat sehingga menyebabkan penduduk tempatan meluru kepadanya, menimbun di atas badannya untuk memakannya. Keesokan paginya, satu-satunya yang tinggal Jin adalah pakaiannya dan setitis minyak wangi.